Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Makmur bin Haji Harun dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Izzah binti Hamid dan dua rakan saya, Nur Aida Syafina dan Nurin Fakihah binti Abdul Razak dari kumpulan 11 telah memilih untuk mengulas sebuah buku terbitan Universiti Teknologi Mara yang bertajuk Agama dalam Kehidupan Pelajar. Buku ini menarik perhatian kami kerana isi kandungannya yang bersesuaian dengan isu semasa dan sangat berkait dengan kehidupan kami sebagai seorang mahasiswi universiti. Isi kandungan buku ini juga berbentuk ilmiah kerana fakta dan isi kandungannya berpandukan kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Seperti yang kita tahu, masalah keruntuhan akhlak di kalangan pelajar masih menjadi isu yang hangat dalam masyarakat. Jadi, isi kandungan buku ini adalah sangat menarik untuk menjadi bahan bacaan semua lapisan masyarakat dan peringkat umur. Buku ini merupakan karya pengarang tempatan yang bernama Abdul Rahman Haji Hamzah, Hafizah Haji Nordin dan S. Salahuddin Haji Suyorno, merupakan buku terbitan tahun 2009. Buku ini telah diterbitkan oleh salah satu universiti tempatan di Malaysia iaitu Universiti Teknologi Mara. Penulisan buku ini ditulis menggunakan format penulisan Times New Roman bersaiz 12 dan mempunyai ketebalan sebanyak 63 muka surat. Pemilihan saiz tulisan yang berbeza untuk tajuk, subtajuk dan isi kandungan mempengaruhi kekemasan penulisan buku ini. Selain itu juga, penyampaian isi-isi penting dalam buku ini juga mudah dilihat dengan penyusunan setiap subtajuk di setiap permulaan perenggan. Dari segi konsep muka depan buku ini pula mempunyai reka bentuk yang sangat menarik dengan pemilihan warna hijau untuk kulit depan dan belakang yang cerah mampu menarik perhatian pembeli dan juga pembaca. Grafik Al-Quran dan pelajar di hadapan kulit buku ini juga sangat jelas menggambarkan tajuk dan juga isi kandungan yang ingin disampaikan oleh buku ini. Dalam bab pertama ini menekankan kepentingan mempunyai kehidupan yang tersusun dan terpandu dengan agama, terutamanya pelajar dan siswa-siswi. Agama Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk yang terang agar perjalanan kehidupan seseorang tidak menyeleweng. Bukan itu sahaja, dengan berpandukan dengan agama, maka keputusan yang dilakukan adalah sewaras pemikiran manusia dan dapat mengelakkan golongan muda menyesal membuat keputusan hidup yang salah. Dalam bab 1 ini juga, penulis menyenaraikan 3 golongan pelajar iaitu golongan yang patuh kepada agama, golongan yang menyeleweng daripada tuntutan akidah dan ajaran Islam, dan yang ketiga ialah golongan ragu-ragu dan sering bertolak dalih dengan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya saya akan mengulas tentang kandungan yang terdapat dalam bab 2. Penyelewengan akhlak dan gejala sosial dalam kalangan siswi yang merunsingkan ibu bapa dan masyarakat. Apabila terjadinya banyak penyelewengan, maka timbulnya banyak persoalan mengenai punca berlakunya perkara tersebut. Oleh itu, bab 2 menjelaskan tentang punca terselewengnya siswi-siswi dari landasan agama dengan lebih terperinci. Antara punca pertama ialah kekosongan dalam diri yang merupakan penyakit yang membunuh akal dan keupayaan fizikal seseorang sekiranya seseorang itu diserang dengan penyakit was-was. Punca kedua pula ialah renggang dan tersisih dari warga dewasa, keluarga, pendidik dan masyarakat. Kebanyakan golongan ini suka memandang sinis dan menyebabkan berlakunya perselisihan faham. Punca yang ketiga ialah bersahabat dengan kumpulan yang rosak cara hidupnya. Pergaulan yang rosak akan memberi kesan negatif terhadap pemikiran dan perangai seseorang. Punca yang keempat ialah membaca atau menonton bahan bacaan yang merosakkan. Bahan kandungan yang mencurigakan akan menyebabkan seseorang itu jauh dari agama, adat dan akhlak. Dan punca yang kelima ialah salah faham terhadap Islam. Banyak serangan berbentuk pemikiran dan ideologi yang ditujukan kepada umat Islam. Sesetengah siswa akan merasakan bahawa agama Islam agama yang kolut kerana jauh dari tamadun dan kemajuan. Seterusnya ialah bab yang ketiga. Bab ketiga ini menyentuh hal-hal dan persoalan yang berkaitan dengan takdir. Dalam kehidupan seorang pelajar, pertikaian dan perdebatan tentang kejayaan di masa depan adalah satu perbincangan yang biasa. Kesukaran dan kepahitan belajar kadang-kadang memang menimbulkan tanda tanya tentang kejayaan cemerlang ataupun kegagalan yang menanti di hadapan. Perdebatan, persoalan dan perbalahan antara pemikiran pelajar dengan takdir merupakan perasaan was-was yang sangat dicegah oleh agama, terutamanya apabila kita mempertikaikan qada dan qadar Allah. Dalam bab ini juga terdapat 3 persoalan yang sering dilontarkan oleh pelajar. Salah satunya ialah perbandingan pencapaian akademik pelajar Muslim yang lebih rendah daripada pelajar non-Muslim sehingga menimbulkan tanda tanya. Adakah ini yang dikatakan dunia itu syurga bagi yang kafir dan penjara bagi yang Muslim?
Persoalan ini amat berkait dengan keimanan dan seharusnya kembali kepada sumber yang kukuh dan juga sebenar. Seterusnya, saya akan memberikan ulasan mengenai bab 4. Bab 4 ini mengisahkan tentang pelajar dan hiburan. Ianya menjelaskan bentuk-bentuk hiburan. Antaranya ialah mendengar muzik, bermesra dengan kekasih dan melibatkan diri dengan aktiviti pelajar dan persatuan. Hiburan mendengar muzik ialah hiburan yang dicari oleh setiap pelajar. Bagi pandangan Islam, haram sekiranya muzik atau nyanyian mengandungi kekejian atau kefasikan atau pun mengarah kepada berlakunya maksiat dan ianya harus jika muzik diadakan untuk majlis-majlis kerajaan. Seterusnya, bermesra dengan kasih juga merupakan satu bentuk hiburan. Pelajar muda sememangnya sedang melalui satu zaman perubahan dari pelbagai aspek, termasuklah dari tuntutan semula jadinya untuk berpasangan. Di dalam Islam meletakkan garis panduan yang jelas di dalam adab pergaulan agar ianya sentiasa terpelihara dan mendatangkan manfaat, bukan sebaliknya. Pelajar perlu mencari pasangan mengikut Islam seperti meletakkan garis panduan agar dapat memelihara keharmonian masyarakat. Akhir sekali, melibatkan diri dengan aktiviti pelajar dan persatuan. Aktiviti tersebut menjadi satu alternatif bagi pelajar mencari hiburan. Hal ini kerana dapat melepaskan tekanan di dalam hidup dan dapat mengenali ramai kenalan baru. Kesimpulannya, pelajar dan hiburan sukar untuk dipisahkan. Namun, perlu diingatkan pilihlah hiburan yang mendekatkan diri kepada pencipta. Seterusnya, saya akan mengulas bab yang terakhir, iaitu bab yang kelima. Bab kelima ini menyenaraikan 9 hadis yang boleh dijadikan sebagai pegangan para pembeli, terutamanya pelajar. Antara hadis yang menarik perhatian ialah seperti hadis yang pertama, yang bermaksud 7 golongan yang dinaungi Allah dengan payungannya pada hari yang tiada payungan, melainkan payungannya ialah yang pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang hidup dengan mentaati Tuhannya, lelaki yang hatinya yang lekat pada masjid, 2 insan yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerananya, dan seorang yang diajak oleh perempuan yang berharta dan cantik untuk melakukan maksiat lalu menolak dengan berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Seseorang yang menghulurkan sedekah lalu merahsiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dihulurkan oleh tangan kanannya, dan orang yang terakhir ialah orang yang mengingati Allah secara sendirian lalu mengalirkan air matanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendedahan tentang hadis dan maksud hadis merupakan tonggak utama dalam penulisan buku ini kerana mampu memberi perangsang kepada golongan belia, terutamanya pelajar, untuk terus beriltizam dengan amalan agama sekaligus mengelakkan diri daripada terhasut dengan bisikan syaitan. Antara ciri istimewa isi kandungan yang terdapat di dalam buku agama di dalam kehidupan pelajar ialah pengarang menggunakan bahasa yang ringkas agar pembaca mudah untuk difahami dan jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana isi-isi penting dan maklumat yang ingin disampaikan oleh pengarang dapat difahami dengan mudah oleh pembaca. Selain itu, ciri yang kedua ialah jalan cerita di dalam buku ini tidak akan membuat pembaca bosan untuk membacanya. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap bab mempunyai tajuk yang menarik dan ianya mampu menarik perhatian pelajar. Seterusnya, buku ini mempunyai banyak nilai-nilai kehidupan sebagai pelajar yang boleh pelajar terapkan di dalam kehidupan sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelemahan buku agama dalam kehidupan pelajar. Antara kelemahannya ialah mempunyai banyak penggunaan kata-kata atau istilah ilmiah, contohnya perkataan hedonisme. Perkataan tersebut tidak disertakan maksud dan penjelasannya. Hal ini akan menyulitkan pembaca untuk memahami makna perkataan tersebut. Kelemahan yang kedua pula ialah penulis tidak menggunakan sebarang bentuk grafik dalam penulisan yang dapat memudahkan pembaca untuk memahaminya. Pembaca juga akan berasa bosan sekiranya penulisan hanya tertumpu kepada fakta sahaja. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan di dalam penulisan buku agama di dalam kehidupan pelajar, iaitu pengarang perlu memperbaiki penggunaan bahasa yang lebih santai. Hal ini kerana pembaca dapat memahami dengan lebih mudah dan jelas.
Seterusnya, pengarang perlu membuat penambahbaikan dengan memasukkan elemen grafik di dalam penulisan. Hal ini kerana dapat menarik perhatian pembaca. Penggunaan elemen grafik penting untuk menarik perhatian pembaca untuk seronok membaca. Secara keseluruhannya, buku agama dalam kehidupan pelajar adalah sebuah buku yang menceritakan tentang pelajar yang terjerumus dengan perkara buruk. Bukan itu sahaja, buku ini juga menerangkan tentang punca berlakunya perkara tersebut dan langkah mengatasinya. Tidak dapat disangkal bahawa buku ini syarat dengan fakta dan pengetahuan yang bermanfaat kepada pembaca. Selain itu, terdapat banyak nilai dan pengajaran yang dapat memberi motivasi kepada pembaca. Itu sahaja ulasan daripada kumpulan kami tentang buku agama dalam kehidupan pelajar. Sekian, terima kasih.